Walaupun mereka bertempuh hampir 5 jam, bermula pada pukul 12 hingga pukul 5 pagi, saya dipanggil untuk membantu mereka bagi mengeluarkan. Saya tak nak pergi. Perang tercetus. Ekoran ada pihak yang tidak berpuas hati. Ketiga. Mula saya pergi tu senjata memang saya tak sampai lagi senjata. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat yang pastinya, dan selalu berpikiran positif. Oke, nah kita mau membahas pasal tentara lagi ya. Ternyata teman-teman, sejak dulu lagi Malaysia sudah banyak sangat membantu dalam hal ketenteraan untuk perdamaian di dunia ya. Nah, ada banyaklah Sari tengok kisah-kisahnya, ada di Bosnia, di Somalia, di macam-macam negara lah ya. Kali ini kita akan melihat ini peristiwa, nanti Sari akan buat dua, satu di Somalia, satu lagi di Bosnia, macam tuh. Oke, ini adalah fakta yang sudah pernah terjadi. Jadi mari kita ingat sama-sama perjuangan tentara khususnya ya di Malaysia ya. Oke teman-teman, ini ada video pertama tentara Malaysia dalam peristiwa Black Hawk Down di Somalia pada tahun 1993. Nah, sudah lama juga ya, sebelum Sari lahir lagi. Tiap perjuangannya sampai ada kematian juga. Oke teman-teman, jom kita tonton video ini. Itu walaupun mereka bertempuh hampir 5 jam, bermula pada pukul 12 hingga pukul 5 pagi. Seorang anggota Batalion ke-19 Askar Melayu Diraja yang berkhidmat di bawah Panji Keamanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Mogadishu berkorban dalam serangan awal pagi tadi. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, anggota terbabit dikenali sebagai Prebet Mat Aznan Awang, pemandu kereta perisai. Jenazah Allahyarham Prebet Adnan sedang diurus untuk dihantar pulang ke Malaysia. Dalam tempuran yang sama, 9 anggota Malbat lain mengalami kecederaan. Mereka kini dirawat di 3 hospital tentera di negara Somalia itu. Bukti-bukti peribadi anggota Malbat belum dikeluarkan Kementerian Pertahanan. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, 2 kompeni Malbat diarah oleh Ibu Pejabat UNISOM ke kawasan Pasar Bakara yang terletak di pusat bandar Mogadishu pagi tadi waktu Malaysia untuk membantu tentera Amerika Syarikat yang terperangkap. 13 pegawai, 93 anggota pelbagai pangkat lain serta 32 kereta perisai dikejarkan ke kawasan berkenaan. Tibanya di kawasan itu, anggota Malbat terbabit ditedil hebat dan mereka melancarkan serangan balas. Kejadian itu berlarutan selama beberapa jam. Kawasan Pasar Bakara adalah antara kubu kuat pemimpin Kuat Berot Muhammad Farah Aidi. Kompeni Malbat telah ditembak oleh kumpulan yang tidak dikenali menggunakan senjata dari jenis laras kecil, RPG, HMG, iaitu Heavy Machine Gun dan MT Aircraft Gun. Menteri Pertahanan dalam serangan itu, 4 kereta perisai Malbat dan 2 helikopter tentera Amerika Syarikat musnah. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, kejadian awal hari ini adalah yang pertama membabitkan sebilangan besar anggota tentera negara mengalami kecederaan. Ketika di Somalia ada yang terperangkap tentara daripada Amerika Serikat kan. Lepas tentara daripada Malaysia datang untuk membebaskan dan menyelamatkan ketika dahulu. Tapi sayangnya ada yang terkorban. Tadi katanya pengemudinya yang meninggal ya, 1 orang. Sangat berjasa ya, membantu, tapi akhirnya terkorban. Tapi itulah perjuangan ya teman-teman. Kematian Prebet Anggota-anggota yang telah terlibat dalam operasi semalam, yaitu walaupun mereka bertempuh hampir 5 jam, bermula pada pukul 12 hingga pukul 5 pagi sehingga mereka diunggulkan dari kawasan tersebut. Moral mereka tidak pernah jejas. Bahkan saya rasa selepas kejadian tersebut semangat mereka makin menebal. Terima kasih Tuan Rozi dan selamat bertugas. Kami ucapkan dari TV3 kepada semua anggota tentera kita di Somalia. Terima kasih Jaksan. Mana itu tadi ya. Tapi pernah juga Sari reaksikan sedikit tentara Amerika katanya memuji juga tentara Malaysia disebabkan mau menyelamatkan mereka
Dan mereka tak takut ya, tentara Malaysia ketika itu. Nanti kalau kalian mau nonton videonya, Sari buat di description box linknya. Katanya orang Malaysia itu dia tak mundur, mereka maju terus. Tapi sayangnya lagi ya, waktu film Black Hawk Down ya, itu tak ada pula dimasukkan tentara Malaysia yang menyelamatkan tentara Amerika ketika itu. Nah, itulah yang disayangkan sekali ya. Kenapa tak dibuat? Apa penyebabnya? Padahal itu sangat berjasa sekali. Betul kan? Tak tahulah, mungkin mereka merasa takut nanti, kan mereka itu kan macam disandera kan. Jadi tentara daripada negara lain menyelamatkan, nanti orang fikir macam mana pula, tak tahulah. Tapi sepatutnya tidak boleh begitu. Kena bagi tahu juga di film itu bahwa kejadian sebenarnya seperti apa, tentara Malaysia yang bantu menyelamatkan ketika itu. Lalu lagi Malaysia itu sudah mengikuti misi pengaman dunia yang diselenggarakan oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ini ketika di Somalia. Mari kita tonton satu video lagi. Ini di Bosnia. Oke. Saya tak nak pergi, saya cakap terang masa tu. Siapa nak pergi kawasan perang kan? Tapi kita dah, ni sebab ada sebab. Saya tak nak pergi pun saya cakap ada sebab. Pada Februari 1952, sejurus selepas Bosnia menghantar memorandum kemerdekaan, perang tercetus. Ekoran ada pihak yang tidak berpuas hati. Bosnia saya pergi 5 bulan. Untuk perang punya lah. Waktu itu tengah perang? Memang tengah perang masa tu. Yang pergi tadi yang 200 orang, saya paket yang pertama. Pergi. Itu memang pengalaman yang saya tak boleh lupa lah. Itu tempat yang paling teruk lah, kawasan perang. Dianggarkan jumlah korban perang Bosnia mencecah 100,000 mangsa. 12 hingga 50,000 wanita dirogol dan lebih 2.2 juta penduduk hilang tempat tinggal, lantas menjadikan perang Bosnia sebagai konflik terburuk di Eropah selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Tengok je dulu. Kalau cik kata turun, baru kita turun. Selagi tidak, duduklah atas terak tu dulu. Belum sampai kat kabin dia, belum sampai dekat dia punya ni, jangan turun. Ni kat bawah ni semua ni apa bom saja ni. Bom? Api? Api saja tu. Dia dah pasang dah. Kegagalan dasar negara-negara barat dan Amerika Syarikat dalam menghentikan perang Bosnia merupakan faktor utama yang mendorong Malaysia campur tangan dan memainkan peranan semasa perang di Bosnia. We find that the United Nations and NATO, while talking a lot about human rights and violation of human rights, are quite prepared to see the Serbs mistreat, kill, rape the Bosnians, and all they do is withdraw because they cannot fight against the Serb. If they know they cannot fight against the Serb, don't go. Malaysia menjadi negara yang lantang bersuara dalam meminta keadilan bagi penduduk Islam di Bosnia. Biar dunia tahu rakyat Malaysia ada pendiriannya. Sebagai usaha menyelamatkan saudara Islam daripada kancah penghapusan etnik di Bosnia, langkah besar yang diambil Malaysia adalah dengan menghantar pasukan tentera pengaman di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 1 Oktober 1993. Mula saya pergi tu, senjata memang saya tak sampai lagi, senjata kita orang belum ada lagi. Pasal apa? Naik daripada kapal. Pasal kita orang pergi dengan kapal terbang. Yang senjata ni naik daripada kapal belum sampai lagi. Jadi nak masuk kawasan perang ni, ya? apa benda tak ada.
Oh, macam mana tu? Senjata tak ada, tapi diiringi oleh Perancis lah. Perancis, Turki punya ni iring kita orang lah, ni truck bawa masuk dalam. Lebih kurang kat sini tu. Bila dah sampai tu lebih kurang dalam 2 bulan lebih baru senjata sampai. Macam Wow, Bosnia lama ni juga. orang dia sama juga. Dia ni dia rupa sama. Kan? Dia ni Kristian ke dia ni Islam, kita tak tahu. 3 etnik terbesar di Bosnia and Herzegovina ialah Bosniak, Serbs dan Croats. Majoriti penduduk Bosnia and Herzegovina beragama Islam, selebihnya Katolik dan Ortodoks. Tempat dia katakan contohlah di sini. Okey, katakan Kristian, Bosnia, Serb dah serang kat sini. Dia lari tempat lain. Jadi yang Serb tadi dia dapat sini, dia ambil dah kawasan rumah dia ni. Orang tu ada kereta dia punya lah. Rumah tu dia tinggal, dia lari. Cuba ke yang Islam tadi ke, yang Bosnia ni pun dia nembak. Okey, katakan dia menang tempat tu kan. Dia dapat rumah tu ada kereta dia punya lah. We were still in touch somewhat with our neighbors during the war. We met up when there was no fighting. We drank coffee. And then we all picked up our guns and took sides again. He shot at me, I shot at him. That doesn't mean I have to hate him. I don't hate anybody. But when the time comes that a man points a gun at you, the time comes when you have to point one back at him and kill him. Normal people can't imagine that until they're in that situation themselves. Dia tengok bendera, dia ingatkan kita Amerika. Jadi saja saya tu pun Mirip dia ya? letak saja pistol kat sini. Jadi saya mengucap, dia kata yang lain dah turun, duduk atas, tunggu dulu. Mengucap baca-baca, baru dia kata, you Muslim? Ya, I Muslim. You USA ni Amerika bukan Malaysia. Masa tu Malaysia pun dia tak tahu. Betul, dia tak tahu Malaysia. Dia tak kenal lagi. Jadi benda dah tahu macam tu, baru datang minta maaf, peluk apa semua kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang mati tu biasa tengok ke? Memang kita orang ada buat pertukaran. Kadang-kadang ni nak hantar orang mati ni yang Serb punya sama Bosnia punya, Serb punya ni, Islam sama Kristian ni, buat pertukaran. Tara-tara nak buat pertukaran dah tembak. Kita tak boleh balas tembakan, kita sebagai pemerhati saja. Kita tak boleh tembak dia dengan dia lah. Maksud dia dengan dia tu nama perang saudara dia orang kat sana. Kalau kita kata boleh tembak, memang dah boleh tembak kan. Tapi kita tak boleh sebab kita pengaman. Mati saja tengok apa dia bunyi ni. Baik tukar yang paling takut, tukar orang tawanan dia ni. Itu yang paling takut. Orang mati ni kurang sikit. Tawanan maksudnya? Tawanan dia orang Bosnia Serb dah kena tangkap, Bosnia dah kena tangkap, dia nak buat pertukaran, nak hantar balik semula. Itu paling takut. Kebanyakan biasa menembak ni hantar orang tawanan dia lah. Kita kadang nasib lah kalau kita depan dulu. Kita depan lah. Dia duduk tengah-tengah. Belakang kita ada lagi. Sebab kita escort dia. Tiba-tiba yang sini saja dah tembak. Dia tak tembak kita, dia tembak yang dia saja. Kita memang dia tak kacau. Dia tahu kita ada senjata yang besar kan, tapi kita pun tak boleh tembak. Syarat saja. Masa dengan saya ada seorang korban, pegawai saya, iaitu Major Elias, komando. Dia sebab apa dia bahagian pemerhati ni, dia join sekali askar Turki ada, Perancis ada. Jadi naik kereta Perancis. Dia naik lebih kurang macam dia robo punya tu lah. Jadi dia orang attack satu saja situ je. Jadi kita punya Malaysia seorang Major Elias. Tu seorang meninggal. Dalam lama-lama saya berkhidmat di situ lah. Ada terkorban juga ya satu orang. Kehadiran tentera Malaysia di sana adalah bagi mengekang perang menjadi semakin teruk, menyelamatkan penduduk daripada kebuluran, memberi bantuan perubatan
dan membantu penduduk Bosnia agar dapat menjalani kehidupan senormal yang mungkin, seperti membina sekolah, jambatan serta kemudahan asas dalam meningkatkan taraf hidup penduduk Bosnia. Jadi kita gunakan tenaga sendiri. Dia tengok pun terberayak takut. Askar kecil-kecil tapi dia punya kederat dia kita. Betul, beza dia. Okey. Tapi masa tu nama Malaysia memang top. Masa tu Malaysia pergi sana memang top. Harum nama Malaysia. Betul. Perang Bosnia tamat pada Disember 1995 setelah Dayton Agreement berjaya dimeterai. Walaupun masih bergelut dalam kepelbagaian etnik dan agama, penduduk Bosnia and Herzegovina semakin menghormati dan memahami perbezaan agama sesama mereka. Malaysia dan Bosnia kekal sebagai negara sekutu rapat sehingga hari ini. On behalf of Malaysia, I Gitulah extend kan. our best wishes for the continuous peace, unity as well as greater progress and prosperity of Bosnia and Herzegovina. May Allah the Almighty grant His blessing to all of us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm here to join all those people who are here because of my country. And I feel wonderful because I don't feel alone. Saya tak nak pergi, saya cakap terang masa tu. Dia siapa nak pergi kawasan perang kan? Tapi kita dah, ini sebab ada sebab. Saya tak nak pergi pun saya cakap ada sebab. Pasal masa tu rumah saya nak bersalin. Jadi tunggu hari je lah. Tunggu bulan ni berapa ni, dah cukup bulan orang kata kan. Bila sampai masa juga, anggota tak ada, tak cukup. Dia kata okey, ketua kereta tak ada, driver tak ada. Terpaksa kena pergi juga. Jadi kita dah anggap sumpah, terpaksa kena pergi lah. Walaupun apa terjadi pun Wira sejati tak ya. kena pergi. Utamakan negara dulu. Pahit manis tu memang semua ada rasanya paling banyak. Nah, itulah tadi ya kisah tentara Malaysia di perang Bosnia ketika itu. Sangat mengharukan sekali, walaupun tadi ada satu yang terkorban, tapi itulah perjuangan ya untuk mengamankan dunia. Orang Malaysia dan negara Malaysia itulah sangat lantang bersuara untuk perdamaian dunia. Itu juga kenapa mungkin yang Sari lihat ya, Malaysia juga sangat lantang juga perdamaian dunia akhir-akhir ini juga tentang Palestin dan juga Israel ya. Payah damailah, tak payah ada lagi perang-perang, karena sangat menyedihkan ya. Sari lihat pun juga orang-orang yang terkorban itu kan. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Atau ketika dahulu kalian ada juga lantang bersuara untuk perang Bosnia itu? Boleh komen ya. Oke, sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.